أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertamanya saya ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Surau Ar-Ridwan kerana sudi menjemput saya pada tengah hari ini dan bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, Ramadan Al-Mubarak adalah bulan yang sangat special. Jadi bila dia special, maka kita kena layan dengan special lah. Kalau dalam kehidupan kita, siapa yang paling special tuan-tuan? Isteri kita tak? Isteri ke? Ataupun anak? Mana lebih special? Ibu. Ibu kita special kan? Jadi bila namanya special, kita kena layan dengan baik lah. Letakkan dia di tempat yang paling layak untuk dia. Mak, kalau orang kahwin tuan-tuan, ya, kalau contohnya lah, dia pergi ke mana-mana tempat, dia beli barang hadiah. Okey, dia beli barang hadiah. Okey, macam mana kita nak bagi hadiah tu? Yang mana nak bagi ke mak, yang mana nak bagi kepada isteri atau isteri-isteri. Ni saya nak kongsi cara saya lah tuan-tuan. Punya nak jaga mak kita, sebab mak ni special sangat. Bila kita pergi, katalah kita pergi ke Bandung contohlah, beli barang kan. Bila kita beli barang tuan-tuan, untuk mak kita, memang kita dah tahu dah kalau warna baju tu yang gelap-gelap sikit, yang tak striking sangat kan, memang ini untuk dia dah. Kita tahu beli tu untuk dia. Kemudian yang isteri kita bolehlah yang orang kata colourful sikit kan. Tapi bila balik tuan-tuan, balik kita letak depan mak kita, mak pilih yang mana nak. Ini kaedah tuan-tuan Kaedah untuk kita jaga mak kita supaya kita tak nampak bahawa kita tu melebihkan isteri kita. Kita bagi isteri dulu pilih. Walaupun kita tahu mak kita confirm ambil yang warna gelap-gelap. Contoh tuan-tuan itu nak jaga mak. Kenapa? Mak ni sangat special tuan-tuan. Sangat luar biasa. Tuan-tuan yakinlah kalau kita jaga mak kita, Allah jaga kita, InsyaAllah. Dan apa saja yang kita capai dalam kehidupan kita hari ini, kerana kita telah berjaya melayan mak kita dengan baik. InsyaAllah tuan-tuan, jaga mak kita dengan baik, jaga ayah kita dengan baik, InsyaAllah Allah Ta'ala bagi keistimewaan daripada kita. Kenapa? Kerana mak sangat special. Isteri special tuan-tuan, isteri special tapi special dia lain daripada mak. Layan dia pun lain daripada mak. Layan isteri dengan baik, InsyaAllah isteri layan kita dengan baik. Layan isteri dengan tidak baik, dia akan bertambah-tambah lagi layan kita dengan tidak baik. Sama je juga dengan bulan Ramadan ni. Ramadan sangat special. Jangan kita buat macam biasa-biasa. Tak boleh tuan-tuan. Yang special kena treat dia dengan keadaan special sungguh. Dan alhamdulillah di kebanyakan tempat, termasuklah di surau ini, wallah alam lah, saya tak pernah datang masa waktu Zuhur. Memang ramai macam ni ke waktu Zuhur? Kalau bukan Ramadan macam ni, alhamdulillah. Ini surau pertama lah saya jumpa yang zuhurnya sama macam bulan puasa. Alhamdulillah. Kalau tidak, itu pun satu peningkatan yang bagi kita sangat luar biasa lah. Sebab kebanyakan surau yang saya dah pergilah, kalau sehari sebelum Ramadan, adalah 2 saf, 3 saf maksimum. Masuk bulan Ramadan tuan-tuan, melimpah sampai ke tangga. Luar biasa. Ini sebab apa tu tuan-tuan? Sebab Ramadan ni special. Dan kita faham bahawa dia special. Dan bila dia special, Allah Ta'ala bagi kehebatan yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni tuan-tuan. Allah Ta'ala jadikan, mana buka pintu hati kita ni. Walaupun semalam tak pergi surau, semalam belum Ramadan, katalah hari ni 1 bulan Ramadan, semalam tak pergi surau. Bukan kat sini tuan-tuan, jangan terasa pula.
Ya, tekan sini tak tempat lain. Okey, contoh semalam tak pergi surau. Subuh tak, semua waktu. Kadang-kadang jiran kita tu sebelah surau tak pernah pergi surau. Okey, bila masuk Ramadan, sah depan sekali tuan-tuan. Subhanallah. Kita bukan nak kata apa-apa tuan. Nak ceritanya kehebatan bulan Ramadan yang Allah Taala buka punyalah. Allah Taala sayang dengan kita tuan-tuan. Dia buka pintu hati kita yang tertutup, kemas sebelum Ramadan tu, dia buka. Tiba-tiba ada kekuatan, tiba-tiba rasa ada energi, ada semangat, ada motivasi. Subhanallah. Kenapa tuan-tuan itu berlaku? Kerana bulan Ramadan ni memang special. Memang Allah Taala sayang betul dengan kita ni tuan. Ya? Allah Taala sebenarnya sangat sayang kepada kita dan nak sangat sebenarnya kita masuk syurga dia. Allah nak kita masuk syurga tuan-tuan. Okey, apa bukti dia? Banyak bukti dia. Allah Taala betul-betul nak kita masuk syurga. Betul-betul Allah Taala sayang dengan kita. Yang pertama tuan-tuan, bukti sebelum kita masuk. Ini baru mukadimah tuan-tuan. Saya dimaklumkan tadi boleh kena berhenti sebelum maghrib. Jadi panjang ni masa kita tuan-tuan. InsyaAllah. Tadi gua je tuan-tuan. Saya di majlis anak-anak dia saya. Di Gombak, lepas ni nak ke Gombak. Ada majlis buka puasa, kebetulan anak baru dapat anak. Anak baru dapat anak. Baru cucu ke-11 tuan-tuan. Alhamdulillah. Ya, cucu ke-11. Alhamdulillah. Anak baru 16 tuan-tuan. Bagi yang baru mengenali saya lah. Baru 16, isteri baru 3. Alhamdulillah. Okey tuan-tuan. Okey, itu sampingan lah. Itu sampingan. Tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala sayang sangat dengan kita dengan bukti-bukti yang sangat jelas. Tapi kalau kita tak cerita mungkin tak nampak lah. Bukti dia apa dia? Yang pertama tuan-tuan, kita umat Nabi Muhammad SAW ni orang kata menumpang tuah lah. Menumpang tuah siapa? Menumpang tuah Nabi. Allah Ta'ala, oleh kerana Allah Ta'ala sayang sangat Nabi kita ni, oleh kerana kita berada di bawah naungan Nabi Muhammad SAW, menjadi umat Nabi Muhammad SAW, maka orang kata tempias tu kena dekat kita. Allah Ta'ala sayang pada Nabi. Nabi ni makna Habibullah. Nabi Muhammad ni Habibullah, kekasih Allah. Jadi bila Allah Ta'ala sayang Nabi, kita pun dapat syafaat juga. Allah Ta'ala juga sayang kepada kita. Apa bukti dia tuan-tuan? Allah Ta'ala tangguhkan azab. Buatlah apa benda pun maksiat. Bukan suruh buat tuan-tuan. Maksudnya kalau seseorang itu atau mana-mana kumpulan sekalipun buat berbagai-bagai maksiat. Apa maksiat paling besar tuan-tuan? Antaranya syirik. Dosa paling besar syirik. Dosa yang tak mungkin Allah Ta'ala maafkan, tak mungkin. Mati tak mengucap, confirm neraka selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Tak ada penghujung tuan-tuan. Tak ada penghujung. Kafir mati confirm. Allah Ta'ala tak mungkin akan maafkan dia. Tapi kalau dosa lain ada kemungkinan boleh lagi. Katalah dia berzina. Walhamdulillah. Mati tak sempat bertaubat. Ada tak kemungkinan Allah maaf? Boleh. Ada kemungkinan. Walaupun ulama menyebutkan syarat untuk diterima, syarat untuk pengampunan bagi dosa besar wajib bertaubat. Tapi oleh kerana dia bukan dosa syirik, maka ada kemungkinan terletak kepada Allah SWT untuk mengampunkan dia atau tidak. Mungkin masa hidup dia memang katalah dia berlaku zina sekali, tiba-tiba mati tak sempat taubat. Tapi sepanjang hidup dia tuan-tuan, dia sangat baik. Jaga mak ayah dia, taat mak ayah dia, buat kebajikan, derma, memang tolong orang, memang baik sangat. Tapi satu hari tersalah dia buat. Bukan yang kes yang merujuk pada kes yang terbaru tuan-tuan. Okey, tuan-tuan tahu kan? Alhamdulillah, bagus yang viral sekarang ni bukan merujuk kepada mana. Contoh. Ada kemungkinan tak Allah Ta'ala maafkan? Ada kemungkinan Allah boleh maafkan dia kerana dia bukan termasuk dosa yang syirik tadi. Dan ini jelas Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala boleh ampunkan dosa selain daripada syirik. Syirik tak boleh. Allah Ta'ala tak akan ampunkan dosa syirik. Manusia buat dosa paling besar, syirik, kufur, sembah berhala, sembah selain daripada Allah SWT.
Hidup je. Hidup je sampai sekarang. Tak mati-mati pun, panjang umur lagi. Dosa besar kan? Syirik dosa paling besar. Dan majoriti masyarakat dunia hari ini kafir, tuan-tuan. Tidak Islam, kufur, derhaka kepada Allah Ta'ala. Tapi hidup tak? Hidup. Kaya-kaya tak? Oh, kaya-kaya, tuan-tuan. Ada kena penyakit tak? Biasa, sehat. Bakal lebih sehat, lebih panjang umur daripada kita. Kita orang Islam ni pendek umur. Kan? Orang kaya-kaya, tuan-tuan, panjang umur sebab macam-macam ubat dia ada. Dan makanan dia jaga, kan? Ubat-ubatan macam-macam, kesihatan, masya-Allah, ada doktor peribadi lagi. Memang panjang umur lah, insya-Allah. Tapi kufur. Kalau zaman dulu, tuan-tuan, buat maksiat, Allah Ta'ala hancurkan terus. Kaum Nabi Lut, dia terbalikkan bumi. Kaum Nabi Musa, Firaun, golongan Firaun, dia tenggelam dalam laut. Hancur terus, pupus, tuan-tuan. Tapi zaman kita ni, buatlah dosa macam mana pun manusia buat, Allah Ta'ala bagi peluang. Bagi peluang untuk hidup dengan harapan supaya satu ketika nanti, walaupun banyak maksiat yang dibuat oleh manusia, akhirnya mereka kembali insaf, kembali bertaubat. Dan Nabi kata, at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Subhanallah, tuan-tuan, sayangnya Allah Ta'ala pada kita. Orang yang bertaubat daripada dosa dia, sama macam dia tak pernah buat dosa. Semua akan deleted. Mana tak ada rekod langsung. Bertaubat ikhlas, taubat lillahi ta'ala, taubat dengan penuh keikhlasan, taubat dengan taubat nasuha, all will be erased. Erase, habis. Macam kosong, tak ada apa-apa dosa dibuat. Subhanallah. Sayangnya Allah, tuan-tuan, Allah Ta'ala sayang sangatnya kita. Selain dosa kufur, apa dosa lagi besar? Membunuh, tuan-tuan. Man qatala mu'minan faka'annama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa membunuh seorang mukmin, maka dosa dia apa dia, tuan-tuan? Faka'annama qatala an-nasa jami'a. Seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Seorang Muslim dibunuh, sama dosa dia macam membunuh seluruh umat manusia. Besarnya dosa. Tengok dekat Israel, dekat Gaza. 30,000 mati umat Islam, kanak-kanak, orang tak berdosa langsung, tak terlibat dengan perang. Macam mana Israel? Macam mana orang bunuh? Hidup je, kan? Kaya-kaya pula, kuat pula. Tak ada orang lawan, tak ada orang berani lawan, tuan. Tak ada orang berani. Arab tak berani nak lawan, tuan-tuan. Jiran-jiran. Subhanallah. Dosa bukan main besar. Allah bagi peluang hidup, tuan-tuan. Allah bagi peluang. Dengan harapan satu hari nanti mereka, wallahu alam. Hidayah Allah Ta'ala itu tidak boleh kita jangka. Manusia kadang-kadang, dalam hadis sebut kan, ramai manusia yang sepanjang hidup dia buat ibadah, sikit lagi, sejengkal lagi, sehasta lagi nak masuk syurga. Dekat sangat dah. Mana kalau kita tengok pada zahir dia, ya Allah, macam wali-wali lah, amal macam Allah baiknya, ibadahnya bagus, jaga perhubungan dengan manusia bagus, dengan Allah Ta'ala, dengan tahajudnya, dengan sedekahnya, sangat baik. Kita kata confirm ahli syurga ni. Kita nampak zahirnya ahli syurga. Tiba-tiba Allah Ta'ala ubah, di hujung hidupnya Allah Ta'ala ubah hati dia, tuan-tuan. Ubah hati dia, dan akhirnya dia beramal dengan amal ahli nar, masuk neraka dia, tuan-tuan. Subhanallah. Walhamdulillah, tuan-tuan. Ini yang kita takut. Ini yang kita takut disebutkan sebagai su'ul khatimah. Sebab itulah kita selalu berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, tutuplah kehidupan kami merayu ni Allah. Sebab yang dikira, tuan-tuan, bukan di awal, bukan kira di awal, dia kira di hujungnya. Al-khatimah itu yang dikira. Yang penutup itu yang dikira. Malang sekali kita dah buat ibadah, punyalah hebat ibadah kita sepanjang hidup kita, daripada muda sampai tua, tiba-tiba Allah Ta'ala ubah hati kita dan mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah SWT. Tuan-tuan, kita tak boleh jamin, tuan-tuan, kita tak boleh jamin. Walaupun hari ini kita beribadah,
kita maknanya lakukan ketaatan kepada Allah, tapi tidak ada jaminan bahawa hujungnya kita akan mendapat husnul khatimah. Tetapi Allah Ta'ala itu maha adil. Ya, kalau kita nak hujungnya husnul khatimah, maka amalan hidup kita mestilah menjurus kepada husnul khatimah, barulah kita akan mudah untuk dapat husnul khatimah. Ya. Tetapi kalau ditakdirkan Allah SWT tiba-tiba kita berubah dengan sebab-sebab yang berbagai, maka nak buat macam mana tuan-tuan? Kita doa je lah. Sebab iman ini satu benda yang boleh berubah-ubah. Iman yazid wa yanqus. Kita tengoklah diri kita tuan-tuan. Iman ni boleh naik, boleh turun. Bila naik, Ramadan meningkat, memuncak ke peringkat yang paling tinggi bulan Ramadan. Tapi lepas Ramadan menjunam tuan-tuan. Kalau dapat maintain, alhamdulillah. Kalau turun sikit pun okey, tapi masalahnya tu menjunam. Jadi tuan-tuan kata Allah SWT, dan ada juga di kalangan manusia yang hidupnya penuh dengan kemaksiatan. Ini golongan lain. Sebab tu kita tak boleh mudah-mudah tuan-tuan, walaupun nampak orang tu memang kafir, tidak Islam. Boleh tak kita kata ni confirm masuk neraka, ni confirm ahli neraka? Boleh tuan-tuan? Tak boleh. Memang zahirnya dia tidak beriman. Memang kita kata dia ni kafir. Okey, sekarang dia kafir, esok dia kafir tak? Siapa tahu? 2 tahun akan datang dia kafir tak? Kita tak tahu tuan-tuan. Kita sendiri tak boleh kata kita ahli syurga, tak ada jaminan. Dan kita tak boleh nak kata orang ni confirm masuk neraka. Tak boleh tuan-tuan. Sejahat mana pun manusia, kita tak boleh kata dia confirm ahli neraka. Tak boleh. Yang tahu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang yang tuan-tuan yang kehidupannya penuh dengan kemaksiatan, tapi akhirnya sikit lagi, sejengkal lagi nak masuk neraka, sehasta lagi nak masuk neraka, Allah Ta'ala ubah hatinya jadi beramal dengan amal ahli syurga, maka dia masuk dalam syurga tuan-tuan, walaupun sepanjang hayat dia penuh dengan kemaksiatan kepada Allah SWT. Ya tuan-tuan, ya Allah SWT, bukti pertama tadi, Allah Ta'ala sayang dengan kita ialah pertamanya Allah Ta'ala bagi panjang umur. Yang kedua, Allah Ta'ala tidak musnahkan kita terus walaupun sebanyak mana dosa yang dilakukan oleh manusia. Allah Ta'ala bagi peluang untuk bertaubat kepada Allah. Bukti juga Allah SWT sayang dengan kita Ramadan ni tuan-tuan. Ramadan ni adalah bukti Allah Ta'ala sayang dengan kita. Sebab apa tuan-tuan? Apa bukti? Kenapa kita kata bahawa Ramadan ini adalah tanda kasih sayang Allah, tanda rahmat Allah? Kerana kalau kita kira lah tuan-tuan, kalau tuan-tuan ambil kalkulator lah, okey, kira apa amal-amal soleh kita yang boleh membawa kita ke syurga Allah SWT, yang luasnya langit dan bumi tuan-tuan. Langit dan bumi tuan-tuan, luasnya. Nak bagi kepada orang yang beriman, jannatin tajri min tahtihal anhar, yang syurga yang di bawahnya mengalir anak-anak sungai. Makanan yang sangat hebat, bidadari yang sangat cantik dan indah, pelayan-pelayan seperti mutiara-mutiara yang begitu indah. Kehidupan yang tidak ada orang kata kedukacita, semuanya gembira. Tidak ada hasad dengki, tidak ada kesusahan, tidak ada kedukacitaan. Semua seronok. Semuanya mengucapkan salam ke atas orang-orang yang mereka temui. Begitu dahsyat nikmat syurga yang Allah Ta'ala nak bagi, tapi layak tak kita tuan-tuan? Cuba kira sikit. Hari ni daripada subuh sampai sekarang, berapa banyak amal soleh yang kita buat? Kalau bukan Ramadan lah, bulan Ramadan lebih sikit. Bulan Ramadan ni dia subhanallah, alhamdulillah. Mungkin jugalah tuan-tuan ada kaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan kita ni orang kata berkobar-kobar sikit semangat dia. Nabi sebut apa dalam satu hadis Nabi, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Bila datang bulan Ramadan, ada 3 benda yang akan berlaku. Yang pertama,
pintu syurga dibuka seluas-luasnya. Pintu syurga dibuka bermaksud apa dia? Allah Ta'ala bagi ruang seluas-luasnya untuk kita beramal, dan dengan amal itu digandakan, dan bila gandaan amal itu dengan ganjaran pahala itu, maka dia membawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksud dibuka pintu-pintu syurga. Ghuliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Macam mana pintu neraka ditutup, tuan-tuan? Bila bulan Ramadan, pada kebiasaannya badan kita lemah, perut lapar, tuan-tuan. Orang perut lapar ni dia fikir apa? Fikir nak makan, nak minum je. Syahwat macam mana? Syahwat dia dah kurang, tuan-tuan. Sebab tu Nabi juga sebut, bagi orang-orang yang tidak mampu berkahwin, ayuhas syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Nabi kata, wahai pemuda-pemuda. Kita ni semua pemuda lah, kan? Barang siapa yang dah ada kemampuan untuk berkahwin, maka kahwinlah kamu. Fa illam yastati' fa alaihi bisyam. Kalau dia tak mampu, maka hendaklah dia puasa. Fa innahu lahu wija', kerana dia itu boleh menghalang dia daripada perbuatan yang keji, maksiat, zina dan sebagainya. Jadi bila kita lapar, tuan-tuan, secara naturalnya syahwat kita lemah. Tak sama macam orang yang kenyang. Jadi bila syahwat kita lemah, maka kita tak banyak aktiviti-aktiviti yang boleh membawa kepada kemaksiatan. Bila tidak ada kemaksiatan berlaku, maka dia akan menutup pintu-pintu neraka. Contoh Kemudian yang ketiganya ni menarik, tuan-tuan. Wasuffidatis syayatin, maka syaitan-syaitan akan digari, diikat, dibelenggu, tuan-tuan. Masuk bulan Ramadan je kena ikat. Ada ulama kata dilemahkan. Dia bukan tak ada, dia bukan tak menggoda, tapi dia lemah. Dia tidak sekuat semasa bulan sebelum Ramadan. Jadi apa kesannya, tuan-tuan? Ini saya punya observation lah, tuan-tuan. Tak semestinya betul. Okey. Saya melihat bahawa kenapa boleh berlaku orang kata perubahan yang sangat drastik lah, macam saya sebut tadi lah. Sepanjang 11 bulan tak sentuh pun Quran. Tapi bulan Ramadan dia boleh ambil Quran, duduk Maghrib Isyak, duduk baca Quran. Masya Allah, hebat. 11 bulan tak datang surah pun, walaupun duduk 11 surah. Contohnya masuk Ramadan tiba-tiba duduk sah depan. Alhamdulillah. Satu perubahan yang sangat drastik, tuan-tuan. Perubahan yang bukan senang nak buat, payah nak buat perubahan ni. Tapi dia berlaku di hadapan mata kita. Boleh katakan di seluruh tempat begitulah dia punya keadaannya. Cuma akhir-akhirnya semakin dekat Lailatul Qadar, semakin kurang orang pergi ke surau. Dia pelik. Kalau di negara Arab lain, tuan-tuan, negara Arab dia mula-mula tu slow sikit. Hujung-hujung tu tu dia semangat. Sebab apa? Dia nak kejar Lailatul Qadar. Kita ni pelik sikit. Mula-mula tu semangat, lepas tu makin kendur. Dan malam Lailatul Qadar dia tak ramai dah orang. Tak tahu kenapa berlaku macam tu, tuan. Tapi maksudnya apa dia? Antara yang saya dapat lihat lah, mungkin wallah alam, mungkin dari sudut manusia ni, tuan-tuan, kalau dia berhadapan dengan dua musuh serentak, dia payah nak lawan musuh tu. Mana gabungan kuasa-kuasa besar. Okey? Maknanya kalau mana-mana negara nak lawan dua gabungan kuasa besar, contohnya dulu kita ada apa dia? Soviet Union dengan USA. Kalau dia bergabung dua tu, tuan-tuan, tak ada orang boleh lawan. Tapi kalau seorang, boleh. Soviet Union pecah, tuan-tuan. Kalah dia, berpecah. Tinggal Rusia sekarang ni. Sebab dia tidak bergabung. Sama juga dalam kehidupan kita ini, tuan-tuan. Kita ada dua musuh besar. Musuh yang dianggap sebagai kuasa besar lah. Musuh yang pertama ialah nafsu. Ini musuh kita, tuan-tuan. Musuh kita. Musuh dalam arti kata, kalau kita tidak boleh menggunakan kekuatan yang ada pada diri kita, maka dia akan menewaskan kita. Tapi kalau dia kuat, nafsu akan ikut kita dan kita akan jadi raja. Dan nafsu ni, tuan-tuan, dia ada dia punya partner dia. Siapa dia partner dia? Iblis, syaitan. Sebab tu bila kita sebelum datang bulan Ramadan, dia ada gabungan dua kuasa besar ni, tuan-tuan.
Ya, nafsu bergabung dengan syaitan. Bila dua ni bergabung tuan-tuan, Allahu Akbar. Dia punya power je sangat luar biasa. Ya, yang jelas kelihatan bila lepas saja bulan Ramadan, gabungan itu berlaku balik, maka kita tengok bergelimpangan umat Islam syahid. Bergelimpangan tuan-tuan. Bergelimpangan tu maksudnya bukanlah rebah, tapi artinya jauh, keluar terus tuan-tuan. Tak nampak dah, hilang terus bayang dekat surau. Dan Quran pun dah tinggal. Nak kata sibuk pun, bulan puasa pun sibuk juga, tapi boleh. Jadi saya buat andaian lah tuan-tuan. Ini bukan tafsiran lah, ini andaian bahawa kita manusia ni, kalau dia musuh kita hanya satu, maka kita mampu untuk melawan dia. Contohnya bulan Ramadan lah. Bulan Ramadan kita ada satu musuh saja, iaitu nafsu. Jadi boleh kita lawan. Jadi dia tak kuat tuan-tuan. Dia punya tarikan itu tak kuat. Godaan dia tak kuat. Ya, kalau hanya nafsu. Tapi kalau digabung dengan syaitan, subhanallah, rebah kita tuan-tuan. Ya? Jadi tuan-tuan rahmat Allah SWT. Oh, itu baru mukadimah tuan-tuan lah mak ya. Tak ada air tuan-tuan. Okey, baik tuan-tuan. Jadi apa yang saya jelaskan tadi tuan-tuan rahmat Allah SWT adalah di antara perkara-perkara yang penting yang perlu yang kita lihat, yang kita fahami tentang Ramadan Mubarak. Macam saya sebut di awal tadi, Ramadan inilah adalah satu anugerah Allah SWT. Dia hadiah Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala memang sayang dekat kita. Tuan-tuan mata Allah SWT, kalau kita bersentuh sikit tentang maqasid syariah, sebab itu memang topik kita. Okey, tapi oleh kerana Ramadan kita bagi orang kata lebih sikit lah pasal berkaitan dengan Ramadan ini. Tapi maqasid syariah kita juga masih lagi berkaitan dengan Ramadan, dengan puasa. Dalam ayat yang selalu kita baca bila masuk saja bulan Ramadan, inilah ayat yang kita selalu baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Azim. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum ay furida alaikum, difardukan ke atas kamu. Artinya puasa wajib. Ya, kalau mukallaf wajib, akal baligh, suci daripada haid dan nifas, maka wajib dia puasa. Itu hukum fiqh tuan-tuan. Okey, tetapi dalam ayat yang sama Allah Ta'ala menyebutkan tentang maqasid syariah, tujuan. Maqasid seperti mana kita jelaskan sebelum ni adalah maksud, tujuan, objektif, rahsia, hikmah. Itu boleh dikatakan rangkuman makna-makna maqasid. Artinya bila Allah Ta'ala syariatkan puasa, ada benda yang Allah Ta'ala nak kita capai. Maknanya kalau tak tercapai, gagal puasa kita tuan-tuan. Matlamat tak capai. Kita set target nak berjaya sekian-sekian, berniaga, nak untung dalam sembilan Ramadan, nak untung 10,000. Tapi rugi tuan-tuan, tak capai matlamat, rugi ya. Contoh, kita set anak-anak kita belajar nak dapat 5A contohnya, 1A pun tak kena, gagal lah. Contoh ya. Jadi sebab tu matlamat Allah Ta'ala ataupun maqasid syariah dalam puasa ini Allah Ta'ala sebut dengan jelas dalam Al-Quran. La'allakum tattaqun. Wajib tuan-tuan kita berusaha untuk capai takwa lebih daripada ketakwaan yang kita dah ada sebelum masuk Ramadan. Wajib lebih, wajib bertambah. Akan tahu kalau belum bertakwa, masuk bulan Ramadan wajib jadi orang yang bertakwa. Itu matlamat puasa. Kalau masuk puasa sama aja. Ya, puasa. Puasa ni bukan setakat menahan daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa saja tuan-tuan. Itu asas je. Puasa yang lebih yang boleh meningkatkan ketakwaan kita adalah tambahan-tambahan, benda yang tidak membatalkan puasa kita. Memang itu asas. Kita nak makan, makanan ada, tak ada orang tahu pun, tak makan. Tuan-tuan,
Bukan tak terlintas tuan-tuan. Saya pun terlintas tuan-tuan. Balik penat-penat kan, tengah panas-panas tu berpeluh-peluh kan, masuk dalam bilik tengok air sirap. Tak terlintas ke tuan-tuan nak minum? Terlintas. Sedapnya ya Allah. Kan? Tapi kita buat. Kenapa tak buat? Kerana takwa kita kepada Allah. Orang kahwin bulan Ramadan tuan-tuan. Tengok isteri dia tengok isteri dia, isteri dia tengok dia, jilat lidah kan. Telio tuan-tuan. Boleh berlaku? Tapi dia tak buat. Tak ada orang tengok pun. Takwa? Ada takwa. Cukup. Alhamdulillah. Ya? Hebat tak? Hebat. Meningkat tu ketakwaan dia. Tapi masalahnya sekarang ini ramai orang yang hanya mampu jaga benda-benda yang boleh membatalkan puasa, tapi benda lain yang banyak lagi yang tidak membatalkan puasa tapi boleh merosakkan puasa. Puasa tapi ni handphone ni tuan-tuan. Ini perosak utama sekarang ni. Perosak utama tuan-tuan, yang perosak utama puasa kita antaranya sekarang ni telefon. Kalau dulu-dulu tidur, sekarang pun tidur antaranya juga. Memang sedap tuan-tuan. Tak percaya try. Lepas bersahur tuan-tuan, katalah setengah orang tuan-tuan dia bersahur awal. Pukul 5 dia bersahur. Habis makan pukul 5.30. Tidurlah sekejap sementara menunggu subuh. Kalau tidur tu masa tu tuan-tuan confirm naik matahari baru bangun. Sebab apa tuan-tuan? Biasanya kalau kita perut kita berat tuan-tuan, kenyang, memang tidur dia memang sangat lena. Payah nak bangun. Kalau tidur sorang-sorang pula. Kalau ada orang tukang gerak okey. Tidak tak bangun tuan-tuan. Dan kadang-kadang orang tidur tuan-tuan, kata dah lepas pergi subuh. Lepas subuh tidur. No, maghrib. Tidaklah maghrib. Zuhur baru bangun. Tidur. Jadi apa maknanya puasa kalau kita penuhi dengan benda-benda yang tidak berfaedah? Kan? Jadi takwa ke tu? Tak takwa. Amalan tidur tidak menambah takwa tuan-tuan. Apa yang menambah takwa kita? Selain daripada puasa, kita banyakkan membaca Al-Quran contohnya. Ya, banyakkan berzikir. Banyakkan kita bertelaah, cari baca buku-buku hadis sebagai tambah ilmu. Itu benda-benda yang boleh meningkatkan ketakwaan kita. Tidur tidak menambah takwa. Satu lagi ni handphone ni tuan-tuan. Anak-anak muda kita habis masa dengan apa? Main game tuan-tuan. Allahu Akbar. Kadang-kadang menakutkan tuan-tuan. Menakutkan. Sampai dia terlalu, orang kata main game tidak ada masalah kalau game tu yang orang kata tidak membawa benda-benda yang haram lah. Tapi kadang-kadang obsession dengan game ni teruk tuan-tuan. Budak ni dia diikat kepala tu dengan game. Sebab saya tengok depan mata saya ni tuan-tuan, ada dia tengah jiran kita, anak-anak datang ke surau cepat tuan-tuan. Datang, duduk di surau, buka telefon main game. Sampailah orang azan. Azan tak azan? Azan. Sampai orang qamat berhenti. Pulang poket, pergi solat. Solat tuan-tuan, alhamdulillah. Saya satu sebab baguslah. Assalamualaikum, zup keluar. Tuan-tuan game. Subhanallah. Anak macam mana ni tuan-tuan ni? Dia membesar macam mana ni? Kalau macam ni, bentuk anak yang ada pada kita. Jadi ini pun sangat bahaya tuan-tuan. Jadi kita kena tegur anak kita, kena bagi orang kata. Dan benda ni cuma boleh berlaku kalau kita larang daripada awal. Kita pesan daripada awal, kita peringatkan sentiasa, dan kita kena ada kontrol sikit. Kalau tidak, anak akan habiskan masa. So kalau ini berlaku, macam mana nak tambah takwa? Gagal lah tuan-tuan. Gagal. Sebab itulah kita kena usaha sedaya upaya untuk menambah ketakwaan kita. Dan macam mana tambah ketakwaan? Macam mana kita nampak ketakwaan kita bertambah? Bertambahnya amal-amal soleh. Itu tanya dia lah. Quran kita bertambah tak? Bertambah. Alhamdulillah. Takwa kita bertambah. Solat kita tarawih. Habis ke tak? Habis. Alhamdulillah. Bertambah takwa kita. Okey. Amal-amal soleh kita yang lain macam mana? Tahajud. Bangun tahajud. Alhamdulillah. Masya Allah. Kan? Sedekah macam mana? Sedekah. Alhamdulillah. Selain daripada itu, kena tengok pula amalan-amalan selain daripada itu. Mulut kita jaga tak? Ini kadang masalah juga ni tuan-tuan. Ini pun ni juga. Handphone juga main peranan. Hari ni dulu orang kata, dulu orang maknanya mengata orang mengumpat mengeji, dia punya orang yang dengar tu tak ramai. Kalau ingat di kampung-kampung tuan-tuan,
mak-mak kita dulu-dululah. Masa bila time yang paling sesuai untuk mengumpat, mengata-ngata orang ni? Tuan-tuan ingat tak? Mak-mak dululah, zaman-zaman dulu. Petang-petang tuan-tuan, lepas-lepas dia orang kerja, duduk atas tangga tuan-tuan. Saya boleh bayang duduk atas tangga cari kutu. Zaman dululah. Aku cari kutu kamu, kamu cari kutu aku. Masa tu lah. Kau tahu minah tu kan? Masa tu dia ngumpat. Tapi tak ramai masa tu tuan-tuan, ada 4-5 orang je. Hari ni tuan-tuan mengumpat, seluruh dunia orang dapat tahu. Mengeji, seluruh dunia orang dapat baca. Punya dahsyat tuan-tuan. Akhirnya tuan-tuan, kita akan jadi manusia-manusia yang muflis di akhirat, oleh auzubillah. Tuan-tuan, dosa dengan manusia ni sangat dahsyat. Tak masuk syurga kita. Kita mengumpat, mengeji, menghina orang, kita post dekat Facebook, post dekat TikTok, buat live dekat TikTok, mengeji orang. Kejian itu sampai ke seluruh dunia tuan-tuan. Bayangkan berapa besar dosa yang kita buat kepada seseorang. Akhirat, setiap orang yang kita sakiti itu akan berjumpa dengan Allah SWT dan menuntut kita. Dan tak mungkin kita boleh masuk syurga kalau dia tak maafkan. Kita puasa, tapi mengata. Kita puasa, tapi mengumpat. Tapi puasa, kita membuat satu perkara yang dusta. Salah tuan-tuan. Itu semua tidak membawa kepada ketakwaan kepada Allah SWT. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan Allah SWT, masa pun lebih kurang cukup dah kot tuan-tuan lebih kurang. Tuan-tuan pun nak rehat tengah hari ni sebab malam nak bertahajud, nak tarawih pula. Jadi sekadar itulah tuan-tuan sedikit sebanyak peringatan untuk diri saya sendiri dan juga untuk tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian kita pada petang hari ini ada manfaatnya. Yang baik daripada Allah SWT, yang lemah yang kurang adalah kemampuan saya sendiri. Minta maaf banyak-banyak. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.